Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah dengan kemahuan Allah, dengan iradahnya, dan dengan kehendak kita bertemu di dalam rumah Allah pada waktu yang tengah hari ini. Dan kita bertemu ini, ikhwatul iman, tidak ada sebab dan tidak ada kerana yang lain melainkan kita nak mendengar ayat-ayat Allah. Ikhwatul iman, ada satu kegembiraan bila kita mendengar ayat Allah, iaitu belum pernah ada orang mendengar ayat dalam dunia ini sama ada kita ungkapkan seindah, sebaik, seberkat ataupun setenang mendengar ayat Allah. Berbeza dengan kita mendengar dalam dunia ini kalimah-kalimah lain. Kita berhubung dengan kawan, kita berhubung dengan semua orang. Bukan semua kalam-kalam dia menghiburkan, belum. Bahkan kadang-kadang kita rasa macam tak mau jumpa dia, tak mau tengok dia pun, sebab kalimah-kalimah dia sangat tidak menghiburkan. Masya Allah. Tetapi ayat Allah ini berbeza. Bukalah mana tempatnya, bukalah di mana kedudukannya, pasti kita akan mendapat khabar yang sangat menggembirakan. Itu salah satu Allah tentukan untuk menunjukkan betapa Allah itu mukhalafah dengan makhluknya. Kalam Allah kalam yang segar, kalam Allah kalam yang indah, kalam Allah kalam yang istimewa, damai, tenang. Tetapi masalahnya ialah pendengar itu, masalahnya ialah orang yang mendengar itu, dia yang berpenyakit, dia yang bermasalah. Orang sakit mendengar kalam Allah segar walaupun sakitnya tidak hilang. Berbeza orang sakit, kita suruh dia dengar cakap doktor sendiri, silap-silap bertambah sakit dia. Orang sakit sepatutnya mendengar perkataan doktor, tapi bukan semua doktor boleh memberi kalam-kalam yang menyegarkan, tidak. Tetapi orang sakit, orang kesusahan, orang kedukaan, mendengar kalam Allah, dia akan bertemu dengan kekuatan hidup. Masya Allah. Cuma kita ada hati-hati yang keras untuk mengakui kebenaran itu. Kita memiliki hati yang agak tidak mau tunduk kepada perkara itu. Kita memiliki hati yang hati itu sukar untuk dipujuk mengakui kebenaran itu. Masya Allah. Ikhwatul iman, inilah yang dikatakan kalam Allah, kalam Tuhan yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Nanti mari kita tengok satu dua contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, yang bila kita mendengar, kesemuanya menambahkan kesegaran. Itu saya katakan tadi, orang ditimpa musibah mendengar kalam Allah terhibur. Orang yang sehat mendengar kalam Allah terhibur. Orang yang sakit mendengar kalam Allah ada manfaat dia. Orang kaya mendengar kalam Allah sangat damai. Orang miskin mendengar kalam Allah sangat damai. Hatta
Makhluk mana pun mendengar kalam Allah sangat tersentuh, kecuali ada suatu makhluk sahaja bila dia dengar kalam Allah dia panas, dia dengar kalam Allah dia memberontak, dia mendengar kalam Allah dia bantah, dia dengar kalam Allah dia benci. Makhluk itu makhluk yang bernama syaitan, yang bernama iblis. Dan kerana itu bila kita nak memula membaca kalam Allah, disunnahkan kepada kita mengungkap satu doa yang sangat istimewa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, supaya kita dilindung daripada menjadi syaitan itu. Masya Allah. Supaya a'udzubillahi, aku berlindung denganmu ya Allah. A'udzubillahi, aku berlindung denganmu ya Allah. Berlindung yang pertama daripada diganggu, berlindung yang kedua daripada kalau tidak diganggu kita masuk jadi makhluk itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Allah, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Jadi bila kita membaca Al-Quran, kita sudah ada benteng supaya telinga kita, hati kita, kepala kita terhindar daripada syaitan rajim. Sebab apa? Sebab tidak ada makhluk boleh menolak kalam Allah. Tidak ada makhluk mampu menolak kalam Allah. Karena itu ikhwatul iman, kita nak mendengar kalam Allah. Dan sepatutnya daripada hidup sampai kita mati mendengar kalam Allah sepanjang perjalanan hidup. Cuma kehidupan ini banyak dia punya kotak-kotak kehidupan, banyak program dia, banyak pengisian dia, menyebabkan kita tidak ada waktu yang khusus untuk mendengar kalam Allah, menyebabkan sepanjang masa tak mampu dengar kalam Allah, melainkan kita ada waktu-waktu sebeginilah. Tetapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, apa yang antum buat ini satu mujahadah di sisi Allah, satu kebanggaan di sisi para malaikat. Sibuk bekerja mencari nafkah, time makan dikorbankan untuk mendengar kalam Allah. Masya Allah. Kekasih manakah yang tidak merasa teruja apabila kekasihnya boleh tinggalkan segala benda untuk melayan kekasih dia? Masya Allah. Siapa tak teruja? Wanita manakah yang keras hati dia bila kekasih dia time kerja boleh rushing, boleh tinggal makan, tinggal minum sekadar nak hello pada dia saja. Kalau kekasih tu tanya, tak makan ke? Kita kata tak, semata-mata nak mai dekat you ni, I tak makan. Perempuan berhati batu pun bertukar jadi plastik hati dia. Perempuan yang sukar di tackle pun, insya Allah silap-silap dia kata you masuk Minang buang lah. Masya Allah. Antum bayang, antum sama ada makan awal ke, ataupun puasa ke hari ni, ataupun apa pun, pendek kata ini time rehat, tetapi antum korban semua untuk mendengar kalam Allah. Adakah Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang bersifat dengan Rahman Rahim tidak teruja? Adakah dia pandang antum semua ini dengan pandangan yang sia-sia? Kalau manusia yang dia cipta itu ada sifat rahmah, kasih sayang, maka bagaimana Allah? Masanya antum beri ini pasti akan dibayar oleh Allah. Cintanya antum tunjukkan pada waktu ini pasti akan dibayar oleh Allah. Pasti, demi Allah, itu adalah pasti. Janji-janji Allah di hari akhirat, janji-janji kesegaran mendengar ayat-ayat Allah, pasti Allah tunjuk. Fadilat dia cukup besar. Kesemua ini akan dibalas. Masya Allah. Lebih-lebih time macam ni kita hadir ini, hadir memang kerana Allah. Bukan ada siapa duduk tepi pintu, kita masuk, dia bagi 100, dia bagi 100, dia kata thank for coming, ambil 100. Tak ada. Masya Allah, tidak. Ini sacrifice kita untuk Allah, pengorbanan kita untuk Allah, untuk mencari kasih sayang Allah, untuk mencari makna hubungan dengan Allah, untuk mengenal rahmat-rahmat Allah, untuk mengenal asma-asma Allah, untuk berhubung dan bermuamalah dengan Allah. Masya Allah. Ikhwatul iman, inilah yang diperlukan di akhir zaman ini, iaitu mengadakan hubungan dengan Allah.
Dan kita kena tahu satu perkara, ikhwatul iman, bahawa kita sedang hidup mencari makan di atas muka bumi ini. Rezeki kita turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Masya Allah. Tambah Selcom ini, rezeki dia memang di langit betul-betul. Rezeki Selcom ni semua di langit. Semua melalui udara. Masya Allah. Masya Allah. Mana orang sangkakan daripada udara boleh mencipta kekayaan? Allah beri otak kepada Selcom. Otak Selcom ni punya bagus, boleh buat batu cincin, geliga. Dia mencipta rezeki di langit. Masya Allah. Betul kata Allah. Allah merezekikan. Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang rezeki daripada langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Masya Allah. Cuma ada beza. Ada beza rezeki turun daripada langit, keluar daripada bumi kepada kafir dan kepada mukmin. Ada beza. Tetapi daripada dua sumber itu ada rezeki, ada kehidupan. Kepada orang mukmin Allah menyatakan sepatah saja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah mereka itu, penduduk satu-satu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka daripada langit itu, akan turun barakah. Masya Allah. Kepada orang kafir disebut akan diturunkan rezeki. Kepada orang mukmin disebut akan dibuka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. La fatahna alaihim al-barakatu minas sama' wal ard. Kami akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Cuma kata Allah, walakin kadzabu. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak merasa kemampuan Allah. Allah sangat mampu. Allah sangat mampu. Innallaha qawiyyun aziz. Allah sangat mampu, sangat perkasa. Tapi jiwa mereka yang bermasalah. Masya Allah. Keberkatan itu aziyadatu fil khair, ditambahkan kebaikan, sehingga rezeki yang turun itu, yang membiaknya ialah kebaikan demi kebaikan. Kafir, rezeki yang turun itu yang membiaknya keburukan. Masya Allah. Masya Allah. Maka Allah akan membayar semua usahanya antum buat. Allah akan bayar pengorbanan yang antum buat untuk mendengar ayat Allah. Antum datang ni nak mendengar ayat Allah, bukan nak tengok muka saya, lagu ni punya gelap, nak tengok apa? Antum nak dengar ayat Allah. Ayat Allah itu boleh disampaikan oleh semua orang. Masya Allah. Maka saya katakan kepada antum sekalian, belum pernah orang yang mendengar ayat Allah itu berduka cita. Belum pernah. Belum pernah orang yang mendengar ayat Allah itu, dia dengar ayat Allah kemudian dia tidak dapat sakinah dan ketenangan. Masya Allah. Belum pernah. Bahkan ayat Allah itu menyegarkan. Masya Allah. Saya bawa satu contoh ayat Allah untuk saya buktikan kesegaran itu. Saya bawakan pada antum satu ayat Allah dan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kesemuanya kesegaran. Kesemuanya adalah ubat. Kesemuanya adalah syifa dan rahmah. Syifa dan rahmah. Masya Allah. Kita kalau kata syifa, kita ingat jenis jampi-jampi saja. Tidak. Syifa bukan jampi. Jampi dipanggil ruqyah. Syifa apa dia? Penawar. Apa dia penawar? Kadang-kadang penawar itu bukan ubat. Anak penawar. Kenapa anak dikatakan pengarang jantung, ubat hati? Anak dikatakan jantung hatiku. Katalah suami sakit, tiba-tiba isteri dia bersalin di hospital. Adakah dia dengar khabar bersalin dandan yang lumpuh je boleh berjalan? Tidak. Tetapi kenapa anak dikatakan penawar? Engkaulah madu, engkaulah racun. Kerana penawar itu bukan jenis tablet kita makan. Tidak. Penawar itu adalah ruh kehidupan. Penawar itu semangat kehidupan. Syifa itu kekuatan dalamannya mendorong kebahagiaan hidup. Yang tidak patah semangat, itu nama dia syifa. Dan rahmah. Masya Allah.
rahmah, kasih sayang, belah kesian, lemah lembut, itu rahmah. Masya Allah. Diturunkan Quran, bersama penurunan Quran itu ada syifaun, ada rahmatun. Masya Allah, Masya Allah. Maka cubalah kita dengar satu ayat Allah daripada beratus-ratus surah yang ada di dalam Al-Quran, beribu-ribu ayat ini. Kita cuba ambil satu ayat daripada suratul Baqarah ayat 156 sampai 157. Kita ambil dua ayat untuk membuktikan kesemuanya penawar. Masya Allah. Dan sebelum kita mendengar ayat Allah, kita kena ada akidah yang benar, iaitu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu syarat untuk mendapat rahmah daripada ayat Allah. Itulah Al-Quran. Zalikal kitab, ini Al-Quran, la raiba fihi, jangan ada keraguan padanya. Kenapa tak boleh ragu? Yang pertama, dia kalam Rabbunallah, kalam pencipta kita. Dia bukan kalam bapa, kalam mak, kalam majikan. Dia bukan kalam makhluk, dia kalam khaliq. Mutakalimnya itu, pencakapnya itu adalah khaliq, dia pencipta segala-gala. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Kalau kamu meragui Al-Quran, dia tidak boleh membentuk petunjuk dalam hidup kamu. Masya Allah. Kalam Allah itu petunjuk, bimbingan. Bimbingan. Macam kita guna jalan-jalan, dia ada signboard jalan, nak ke mana dia bubuh nama tempat, dia bubuh arrow ke kanan dan ke kiri. Itu petunjuk. Kalau kita meragui signboard itu, mana kita nak pergi? Macam saya bermusafir datang ke sini, nak cari menara Selcom ini. Atau dia bubuh anak panah, dia kata menara Selcom, dia bubuh ke kiri. Tak tahu saya meragui. Mana nak tahu kawan yang buat jalan tu, dia bubuh anak panah ke kiri, mungkin dia silap kot. Habis saya nak tuju ke mana? Kereta di belakang duk pit. Saya mesti yakin dengan petunjuk itu. Mesti yakin. Kalau saya tak yakin, rasa dia silap kot, sepatutnya ke atas, dia bubuh ke kiri, maka selama-lamanya lah kau tidak akan sampai ke menara Selcom, mungkin sampai ke menara Petronas. Silap jalan kita. Demikian Allah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, sifat dia menunjuk, membimbing, pedoman. Tiba-tiba Allah beri kepada kita petunjuk, kita ragu. Allah beri petunjuk ketenangan, kedamaian, sakinah, kita ragu. Kita kata, mungkinkah aku ikut ini aku dapat kehidupan? Kita ragu. Maka keraguan itulah yang menghancurkan. Kita ragu duduk tengah jalan, nak pergi kanan, pergi kiri, accident lah kita. Berlakulah, kita kata trafik tu jam begitu punya panjang. Kenapa? Kerana keraguan itu masalah. Maka Allah kata, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kau buanglah keraguan itu, pasti kau mendapat bimbingan dengan Al-Quran. Kalau kita buang keraguan, tempat keraguan itu kita tanam keyakinan yang mutlak kepada Allah. Maka itulah kita memohon pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan ini akan merosakkan keraguan kita. Ya Allah, lindunglah aku daripada syaitan yang terkucuk ini. Ikhwatul iman, kita ambil ayat 156, 157 suratul Baqarah untuk menunjukkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu sangat mendamaikan, sangat menghiburkan. Firman Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Ini ayat Allah. Inilah kehidupan, Masya Allah. Kehidupan. Dan tidak ada orang boleh mengungkap seindah ini. Kita berani mencabar makhluk-makhluk ini. Siapa mampu mengungkap kalam seindah ini, sebenar ini, dan mengandungi makna yang cukup besar dalam kehidupan. Demi Allah, kita pasti membenarkan ayat ini. Allah menyatakan, idza asabatuhum musibah, apabila mereka itu ditimpa dengan musibah. Masya Allah.
Nak azan dulu kah? Teruskan. Idza asabatuhum musibah, apabila mereka itu ditimpa dengan musibah, orang-orang yang ke atas mereka itu ditimpa dengan musibah. Kalau kita tanya dari segi bahasa, apa itu musibah? Kesemua perkara yang hati kita tidak menyukainya, itu musibah. Musibah dia lebih kepada syarun, benda-benda yang tak berapa elok. Kalau ni'mah lebih kepada benda-benda khair, benda seronok. Yang pertama, demi Allah, ayat ini benar. Benar dari segi apa? Tidak ada kehidupan yang tidak disentuh oleh perkara-perkara yang tidak seronok. Tidak ada. Hatta makhluk yang bernama manusia, ataupun haiwan, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun gunung ganang, yang di darat, yang di laut, yang di angkasa raya, kesemuanya ada ruang kehidupan mereka musibah. Mereka disentuh dengan musibah. Kamu akan bersentuh dengan musibah. Duit hilang, itu musibah. Kesakitan, itu musibah. Kematian, musibah yang paling akbar, yang paling besar. Kena buang kerja, itu musibah. Perceraian, itu musibah. Kadang-kadang perkahwinan satu musibah. Kalau dikahwin paksa, musibah. Kalau dikahwin secara kontrak, itu musibah. Lebih teruk lagi kalau kahwin tapi tarah perempuan simpanan, itu musibah. Seperti ombak cinta, ombak rindu. Masya Allah. Kahwin tapi tarah perempuan simpanan, itu musibah. Musibatullahi akbar. Musibah Allah yang kabirah, yang besar. Tetapi dengarlah penawar daripada Allah. Yang saya maksudkan dengan penawar itu, apa Allah Ta'ala kata? Alladzina asabatuhum musibah. Kalau kamu ambil daripada Allah ini, ditimpa musibah, pertama sekali kata Allah, tenangkan jiwa kamu. Tenangkan jiwa kamu. Daripada Allah musibah datang, hanya Allah yang sangat mampu mengangkat musibah. Bila dia akan diangkat, bagaimana dia akan diangkat, itu berada dalam ilmu dan kemampuan Allah. Tetapi Allah bagi satu penawar kepada kita. Katalah di mulut kamu, sebutlah di bibir kamu, tuturkanlah pada lisan kamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama ada terkena pada kita musibah ataupun terkena kepada pihak lain. Janji itu musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah. Hatta jatuh tangga, terkeliat kaki, terseliur kaki kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah inna lillah. Kita dengar kawan kita sakit, katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar orang kematian, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kalimah ini besar pengaruh dia. Kalimah ini merujuk kepada kita seorang yang rida kepada apa yang Allah buat, dan kita sedar kita kembali pada Allah, dan kita sedar kedhaifan diri. Lihatlah, saya sebut tadi, tidak ada kalam Allah yang tidak menghiburkan. Antum boleh main ke depan sikit. Ramai sahabat kita di belakang, datang, tidak ada cas yang dikenakan. Selcom ini free tool. Masya Allah. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saya sebut tadi, kalau kita ditimpa berita kematian atau ditimpa berita kesakitan, kita bertanya pada doktor. Kesemua orang bila tanya pada doktor, dia mengharapkan satu jawapan yang indah. Tak mau dengar kalau doktor kata tak ada ubat bagi penyakit. Tak mau, kalau boleh nak cancel dia sebagai doktor. Tetapi doktor bukan pemberi penyakit dan bukan pengangkat penyakit. Dia hanya orang yang memerahkan tenaga setelah ada kuasa yang memberi penyakit, dan dia tak mampu melawan si pembuat penyakit. Doktor kadang-kadang dia kata, minta maaf lah, sorry to tell you, dia kata, inilah kemampuan kami. Rebah kita, Masya Allah, rebah kita. Tetapi tengoklah Allah berhubung dengan kita dengan penuh keindahan. Kalau kamu mampu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa apa musibah sekalipun, Allah menyatakan
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Masya Allah. Itulah orang yang Allah Ta'ala sebut. Ulaika alaihim, orang yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mereka lah orang alaihim salawatum min rabbihim. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah orang yang ke atas mereka akan mendapat salawatum min rabbihim, salawat daripada Tuhan mereka, salawat daripada Tuhan mereka. Masya Allah. Apa dia salawat? Kebaikan demi kebaikan. Masya Allah. Apa dia salawat? Kesempurnaan dalam kehidupan demi kesempurnaan dalam kehidupan. Macam kita berselawat kepada Nabi. Apa makna kita berselawat kepada Nabi? Kita memohon kepada Allah kebaikan untuk Nabi, memohon kepada Allah kemuliaan untuk Nabi, memohon kepada Allah kesempurnaan untuk Nabi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang ditimpa musibah itu dan dia berhubung dengan Allah, dia kembali kepada Allah dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah menyatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ia akan memberi kepada mereka salawat itu adalah Rabbihim, pencipta mereka. Masya Allah. Apa itu kebaikan? Masya Allah. Ikhwatul iman, suskar kita nak kata kebaikan. Kalau kita hidup, kita tafsir kebaikan itu tidak mati, ya. Mati itu bukan kebaikan. Kalau kita sihat, kebaikan itu tidak sakit. Kalau kita muda, kebaikan itu tidak tua. Tetapi Allah pembuat kebaikan. Allah sendiri memberi makna kebaikan. Kebaikan itu apa dia? Apa sahaja yang masuk ke dalam hidup kamu daripada Allah, yang menambahkan kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kadang-kadang hari ini kita kata, awaklah Tuhan buat kat aku lagu ni. Menjelang 2-3 tahun kemudian, kita kata Alhamdulillah. Kita kata lega, mujuk, kita kata nasib baiklah Tuhan buat lagu ni. Kalau dia buat lagu lain, mampu lama dah aku. Masya Allah. Satu keajaiban. Dahulunya kita mengingkar itu kebaikan. Menjelang masa dan waktu silih berganti, siang dan malam, kehidupan berjalan, kita mengakui. Dahulunya kita kata keburukan, hari ini kebaikan. Itulah nama dia salawatun min rabbihim. Tapi itu hanya didapati oleh orang yang menyerah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Yang kedua kata Allah, wa rahmatun. Masya Allah. Wa rahmatun, bukan kata salawat mereka dapat, wa rahmatun. Masya Allah. Apa itu wa rahmatun? Rahmah. Apa itu makna rahmah? Hati ini lebih terbimbing kepada kebaikan demi kebaikan. Rahmah kadang-kadang makna dia kasih sayang. Rahmah boleh diterjemah dengan makna tidak sombong. Rahmah boleh diterjemah dengan makna apa saja yang masuk dalam hidup kita ini, kita tidak mengingkari. Allah memberi dua perkara itu kepada orang ditimpa musibah. Masya Allah. Kadang-kadang rahmah itu apa dia? Pertolongan demi pertolongan. Rahmah itu bermakna belah ihsan daripada Allah. Macam mana Allah ihsan kepada kita? Dalam berjuta-juta makna. Kita pun tak tahu bagaimana. Salah satu makna rahmah, Allah menyelamatkan kita dari benda yang kita tidak sukai pada masa yang akan datang. Salah satu makna rahmah, Allah mendamaikan jiwa. Masya Allah. Masya Allah. Seorang pakar perubatan pernah menyebut, dia kata, untuk memberi ubat kepada pesakit tidak susah. Tidak susah. Pesakit itu kalau gila sekalipun, dia kata benam satu jarum, hilang gila dia. Habis dia kata. Kalau mai kes-kes kronik yang kepala otak doktor pun sakit nak fikir, rambut daripada buah bel krim elok tercacak habis rambut doktor, nak fikir penyakit dia, doktor kata buah satu jarum lena seumur hidup. Tetapi paling sukar doktor kata untuk mengubati jiwa pesakit, ini paling sukar. Ini memerlukan PhD dalam satu bab pula dah, kena doktor jiwa pula. Dan nak mengaji bab jiwa tu, doktor tu pun boleh sakit jiwa dia.
Kerana nak memahami jiwa manusia, Masya Allah. Kita bagi tablet dekat dia, panggil nurse-nurse yang garang sikit, dia makan. Nurse yang muka cengih, dia makan. Tapi dia makan, belum tentu dia sembuh. Sebab doktor perubatan mengakui bahawa kesembuhan itu ada pada jiwa. Masya Allah. Ketika Allah berhubung dengan manusia, Allah tidak bercakap tentang tablet, kerana manusia akan cari tablet. Tetapi Allah bercakap tentang jiwa manusia. Masya Allah. Antum bayang satu orang zaman dahulu, mereka hidup ketika hospital tak ada, pakar tak ada, apa tak ada. Bagaimana mereka merawat penyakit mereka? Bagaimana penyakit jantung dirawat? Pisau seperti hari ini punya pisau doktor dok potong orang, tak ada. Dicipta kemudian. Penyakit telah ada sejak ada manusia, ada penyakit. Bahkan kalau kita mengaji cara-cara orang putih yang sesak ni, dia kata zaman kuno, zaman orang batu, jenis hantuk batu terbit api, rambut panjang-panjang, jenis mereka ni tak berpakaian, orang kuno. Bagaimana mereka merawat penyakit mereka? Masya Allah. Mereka merawat penyakit mereka dengan mendamaikan jiwa. Orang putih menyatakan ocean view itu mendamaikan jiwa. Maka situ dia pergi tepi-tepi pantai, baju tak pakai apa, tak pakai, tengok ocean view. Gila dia. Dia merawat cara demikian. Dia yakin ada kedamaian. Dia bawa anak dia bercuti ke satu tempat mencari kedamaian. Masya Allah. Tiba-tiba Allah mengisytiharkan, tak payah buang duit berjuta-juta, tak payah cuti ke tempatnya mahal-mahal. Allah merawat jiwa manusia yang menyerah hidup dia kepada Allah. Masya Allah. Di mana kita ada, kita boleh serahkan hidup kita kepada Allah. Di mana kita ada? Bagaimana kita serah diri kita kepada Allah? Ucaplah kalimah ini berulang-ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan cuba masuk dalam maksud dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai hati kita membenarkan daripada Allah dia datang. Hanya Allah saja mampu mengambilnya. Keyakinan itu, kata Allah, membentuk salawatu min rabbihim wa rahmah. Bukan Allah bagi selawat saja, bukan Allah bagi rahmah saja, Allah bagi pula yang ketiga dalam hidup manusia. Apa dia? Ulaika humul muhtadun. Pertunjuk dan bimbingan Allah. Masya Allah. Berapa banyak orang sakit, lepas sakit menjadi insaf. Berapa banyak orang kaya, lepas dia miskin dia menjadi insaf. Masya Allah. Berapa banyak orang sombong ketika ditimpa satu tragedi peristiwa dalam hidup, dengan tragedi Oktober itu dia berubah menjadi baik. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Keajaiban dalam berhubung dengan Allah itu wujud. Ikhwatul iman, di manakah nak dapat khabar segembira itu? Dalam surat khabar tak ada. Di mana tidak ada? Tetapi ada di dalam kitab yang Allah turunkan. Yang kedua, ikhwatul iman, saya ajak antum melihat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam Rasulullah, kalam baginda, kesemuanya menghiburkan. Masya Allah. Kesemuanya menghiburkan. Menghibur. Belum ada kalam Nabi kita dengar kita rasa cemas. Tidak ada. Tidak ada. Itu kalam manusia. Kalam manusia. Kita zaman kita sekolah dulu, kita ambil pinjaman pergi mengaji, kita pun terlupa nak bayar pinjaman, tak tahu dihantar surat. Kata you better be careful. Hang tak bayar, hang tak boleh pergi luar negeri. Cemas kita. Kalam yang mencemaskan, sangat mencemaskan. Tetapi kalam Allah tidak ada yang mencemaskan. Ditimpa musibah, kita dengar. Subhanallah. Subhanallah. Pasal itu di antara sunnah Rasulullah ni apa dia? Bila kita ditimpa musibah, kita rasa, kalau bahasa utara dia kata ghaflah. Kalau kita ghaflah, jumpa sahabat, kata pada dia, sahabat, nasihatkan saya sikit. Nasihatkan saya sikit. Masya Allah. Kalau boleh sahabat, bacalah ayat-ayat Allah, damaikan jiwa aku. Jangan buka metro baca kat aku lagi ghaflah sekali lagi. Aku nak kalam Allah. Aku nak kalam Allah, sahabat. Lama dah telinga dan dada aku tak mendengar kalam Allah. Kalam Allah itu ada sakinah, kedamaian, ketenangan yang merubah daripada dalam. Masya Allah. Tablet, dia masuk, dia hanya merubah darah manusia. Makan ubat darah tinggi,
lega darah tinggi, dia pergi tangkap buah pinggang. Itu tablet. Dia bagi satu penyakit settle, dia cipta satu penyakit kronik. Makan Poston, nak tak mau bagi rasa sakit, lega, dia pergi tangkap jantung. Masya Allah. Itulah nama dia, tablet. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, lepas tu gali lubang, masuk terus dalam lubang tu. Masya Allah. Tetapi hidayah Allah, Al-Quran tidak demikian. Al-Quran, dia merawat jiwa manusia yang sakit, ada kekuatan menghadapi kesakitan. Masya Allah. Masya Allah. Saya ada pengalaman ziarah muslimat kita yang sakit, dia kena stroke sebelah badan. Ketika kita ziarah dia dengan kawan-kawan di hospital, dia yang bagi motivasi kat kita. Kita pergi nak jumpa dia, kita nak doakan dia, dia yang doa kita. Masya Allah. Saya kata keajaiban ini bainal woman. Dia nasihat kita. Kenapa? Dia berdamping dengan Allah. Dia berdamping dengan Allah. Dia pula nasihat doktor. Bila doktor bagi ubat, doktor suruh dia nasihat, doktor nasihat dia, dia pula nasihat doktor. Dia kata, doktor, perbanyakkanlah ingat kepada Allah. Doktor tu malu tengok dia. Masya Allah. Subhanallah. Ajaib orang berhubung dengan Allah ini, ajaib. Kita nak tahu keajaiban itu, berhubunglah dengan Allah. Orang bercinta keajaiban. Orang bercinta. Antum pernah bercinta? Masya Allah. Saya tengok muka pun saya tahu antum ni semua pencinta-pencinta belaka. Ni semua ni pencinta-pencinta belaka. Masa kita bercinta, ajaib. Kalau pasangan kita, dia cubit kita, hilang sakit, sedap. Kita kata cubit lagi, cubit lagi. Kalau deboh penampak pun rasa macam makan coklat hack, sedap, ikon. Itulah kegilaan orang bercinta. Masya Allah. Ketika kita bercinta dengan Allah, ikhwatul iman, badan kita sakit, jiwa kita segar. Itulah ubat yang paling besar. Orang pelik dengan kita. Ada satu pakcik itu umur 70 tahun, sakit memanjang, tapi gelak memanjang. Dia masuk hospital macam dia check in hotel, in out, out in. Sampai doktor, staff semua kenal dia, tapi dia happy, sentiasa senyum. Dia cuma tak senyum masa dia tidur. Doktor tengok dia tidur, doktor kata lega dah. Dia bangkit, dia cakap macam orang tidak sakit. Masya Allah. Wad yang dia duduk tu, pesakit-pesakit lain terhibur dengan dia. Bila dia keluar, dia pun sedih. Kehadiran dia tu macam ubat. Masya Allah. Anak-anak tak mau dia masuk wad, tapi orang wad suka dia masuk wad. Masya Allah. Dia pun terhibur dengan dia. Keajaiban. Dalam dunia ini berapa orang dapat nikmat begitu? Ini satu nikmat kebatinan. Kenapa? Kerana begitu sikit orang nak berhubung dengan Allah. Begitu sikit. Kita berhubung dengan Allah ini, telinga tak sakit, jiwa tak sakit. Kita pakai telefon ini, dia boleh kena kanser. Ini Selcom punya hal lah. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban berhubung dengan Allah. Kerana itu ikhwatul iman, cuba antum dengar apa yang Nabi sebut. Ketika kita berhubung dengan Allah, ada keajaiban. Rasulullah SAW menyebut yang pertama, Nabi kata, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dahsyat berhubung dengan Allah. Tu ayat yang selalu kita wiridkan, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ada masa tengok ayat itu, cuba masukkan perasaan dalam ayat itu. Keajaiban. Man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti akan ada jalan keluar ketika menghadapi masalah. Orang yang bertakwa itu akan ada problem, tetapi apa beza dia? Beza dia, yaj'al lahu makhraja, akan ada jalan keluar. Dia tak buntu, tak sampai bunuh diri, tak sampai buat surat, telah tiba masanya aku pergi, hampa tolonglah bayar hutang aku, terjun flat, boom. Tidak, ia ja'allahu makhraja. Tapi paling ajaib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah diangkat makhraja itu, diangkat masalah itu, angkat saja masalah, ada sumber rezeki yang tidak disangkakan. Masya Allah. Kita sangka itu problem,
Rupanya bila diangkat problem, curahan rezeki. Masya Allah. Allah berhubung sangat pelik dengan hamba dia. Tidak sama-sama hamba berhubung. Bukan kata kelegaan, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki daripada lorong, daripada penjuru-penjuru hidup tak disangka. Bila rezeki itu datang? Setelah dicuba. Masya Allah. Setelah dicuba. Masya Allah. Dan kita boleh melihat benda itu secara hakiki. Secara hakiki. Kita ambil mak ayah kita bela kita. Kita ada berapa beradik? 4 beradik, 5 beradik. Dia bela kita. Masa dia bela kita punya kecil ni, apa-apa tak ada masalah. Masalah nak sekolah, nak... Masya Allah. Tapi bila kita besar, kita dah bekerja, Allah memberi jalan keluar kepada mak ayah. Dia tak payah dah cari rezeki macam dia dulu. Hari ini Allah angkat masalah mak ayah kita. Allah rezekikan kepada dia daripada kita yang sumber dia tak sangka. Dia tak pernah sangka dia nak pergi Mekah, tapi anak-anak kumpul-kumpul duit bagi kat dia pergi Mekah. Bila dia boleh pergi Mekah? Setelah berpuluh tahun dia hidup dalam kesusahan. Allah angkat masalah, rezeki mula datang. Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman, hari ini kita bersabar untuk Allah. Kita menangis, ayat mata kita turun, sabar menghadapi ujian Allah. Akan datang hari dan tarikh dalam hidup ini kita menangis kerana kita rasa bertuah diuji oleh Allah. Masya Allah. Hari ini kita menangis, kenapa Allah uji aku? Hari ini kita menangis, kenapa aku bercerai? Hari ini kenapa aku sakit? Akan datang hari-hari yang mendatang, kita akan rasa syukur diuji oleh Allah kerana rezeki yang masuk dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu keajaiban berhubung dengan Allah. Maka Nabi menyebut lagi dalam hadis ini, Nabi kata siapa yang suka melazimkan istighfar, jadikan istighfar berbacaan yang lazim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan susah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak payah duduk di tempat tertentu, sambil berjalan. Astaghfirullah. Hatta dalam percakapan boleh masuk istighfar. Sembang 2-3 patah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sembanglah pasal apa ke, pasal nama ekor ke, pasal kuda ke, astaghfirullah, astaghfirullah. Masukkan istighfar. Kita bermuamalat dengan siapa pun, permasukkan astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi kata man lazimal istighfar keajaiban. Sesiapa yang melazimkan istighfar, Nabi kata ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan mentakdirkan kesulitan, kerisauan yang dihadapi itu faraja. Dia akan dibebaskan. Istighfar, tengok, Allahu Akbar. Kita kalau susah-susah, sukar dalam keadaan yang kesempitan, cuba kita sebut nama orang tu, bertambah apalah. Katalah bulan ni tak ada duit. Bukan tak ada duit, ada, tapi habis. Duit habis. Nama siapa yang kita nak sebut? Cuba cari satu nama. Panggil satu nama kawan kita, nama Me'e. Kita wirid nama dia. Me'e. Tak main Me'e tu. Rapelah kita. Tak ada nama siapa kita boleh sebut. Tetapi ajaib. Bila kita dalam susah, kita sebut nama Allah, kelapangan yang datang. Masya Allah. Apalah. Dalam sakit, hatta orang sakit jantung sekalipun, dia kena serangan jantung, orang kata ingat Allah, ingat Allah. Dia pun Allah. Tak panggil nama pak dia, tak panggil nama bini dia. Wahai bini dah yang paling dia kasih dalam hidup dia. Walaupun dia kasih orang lain tu sikit-sikit, tapi bini pun kasih juga. Tak panggil nama bini dia Rosmah. Tak panggil. Sebagai contoh, kalau bini kita nama Rosmah, tak panggil. Kita sakit-sakit kita panggil Rosmah. Boleh mampus terus. Rapalah. Nanti nampak dia mai, dia pecut kereta. Bahkan kadang-kadang laki-laki ni kalau dia sakit, dia terkena musibah, satu kejutan, dia tak benarkan habaq kat bini dia. Pasal apa? Dia takut kawan tu kalang kabut. Dia start kereta, dia kono pun tak tahu. Jalan one way, dia bagi two way. Dia nak pi hambat laki dia. Laki dalam musibah, duk fikir sakit satu, duk fikir ni. Rasulullah duk fikir kereta nak main ni satu. Bertambah rapalah demi rapalah, boleh mati tanpa mengucap. Tapi cubalah sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Ketika rasa ketat dada, astaghfirullah,
Astaghfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mati dalam kalimah itu, syurga pula untuk kita. Masya Allah. Cuba mati dalam kalimah lain. Anta tengah duk bekerja lagu ni kan, rasa pening kepala, sebutlah nama Selcom. Tidak ada jaminan masuk syurga. Tidak ada jaminan. Bahkan orang keliling kita kata, awak dia ni gila sangat. Gila pula orang panggil kita. Tapi kau sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau dapat kedamaian, kau dapat kesembuhan, ketenangan. Kalau kau habis umur dengan kalimah itu, kau masuk ke dalam syurga Allah. Yang kedua, Nabi kata, wa min kulli dhiqin makhraja. Kerisauan diangkat bila kita suka istighfar. Yang kedua, wa min kulli dhiq. Setiap kali hidup ini bertemu dengan dhiq, kesempitan, makhraja, Allah akan perluaskan dia. Masya Allah. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Orang yang suka istighfar ini, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar itu ada sumber kehidupan daripada jalan yang dia tidak sangka. Masya Allah. Di antara penyakit yang sukar dirawat dalam dunia ini, penyakit yang menimpa remaja-remaja, gila bercinta. Sukar. Dia umur baru 19-20, dia bercinta. Lepas tu dia bubuh nama cinta monyet. Monyet ni pernah duduk diam ke? Dia duduk atas pokok, dia hinggup pokok. Monyet, mana dia kerti duduk diam? Kalau duduk diam, bukan monyet, itu tuan monyet. Monyet tak kerti duduk diam, dia monkey. Kerana itu bila orang bercinta monyet, mana dia kerti duduk diam? Dia usung sana, dia usung sini. Jadi masalah. Sukar menghubati jiwa remaja. Tetapi Masya Allah, ketika yang sukar-sukar ini kita bawa dia bertemu dengan Allah, suruh dia ambil ayat semayang, suruh dia duduk atas sejadah, kita kata kau ridalah dengan Allah, kau ikhlaskan hidup dengan Allah, tarik nafas panjang-panjang, sebut daripada hati yang paling dalam sekali, kata raditu billahi rabba, aku redha engkau ya Allah. Allah tak akan redha kita kalau kita tidak redha dia. Sebut daripada hati yang paling dalam, apa tekanan hidup kita hadapi, daripada hati yang paling dalam, raditu billahi rabba, aku redha engkau ya Allah. Istighfar. Habis dia buat lagi tu, dia istighfar, kita mai tengok dia balik, dia lena dengan sejadah dia. Dia lena atas sejadah. Wahai mak dia beritahu apa? Mak dia kata dah 3 malam dia tak lena, dia makan daun ketum. Gigi dia kancing, mata merah menyala. Kalau undertaker tengok depan, undertaker belah lagu tu aja. Dahsyat hamba Allah ni. Tetapi Masya Allah, tidak ada pil penenang. Tidak ada pil penenang. Ubat dia satu sahaja, datang kepada Allah dengan jiwa nak mendekati Allah. Allah pasti menghampiri kita dengan penuh kedamaian. Karena itu ikhwatul iman, saya katakan tadi, tidak ada kalam Allah yang menghampakan. Tidak ada. Datanglah pada kalam Allah, semaklah Al-Quran, dengarlah majlis ilmu. Karena itu Allah menyatakan, ya ibadi kullukum dhallun, hambaku, kamu semua sesat. Kamu semua sesat. Sesat ni apa dia? Hidup tak ada bimbingan. Kullukum dhallun, kamu semua sesat wahai hambaku, illa man hadaitahu, melainkan orang yang mendapat hidayah aku. Karena itu kata Allah, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk daripada aku, pasti aku bagi. Pasti aku bagi. Wahai hamba aku, kamu semua sesat. Illa man hadaitah, kecuali orang yang mendapat petunjuk. Fastahduni, mintalah daripada aku petunjuk. Kata Allah, ahdikum, aku beri petunjuk. Kerana itu ikhwatul iman, kerana itu mesti memohon kepada Allah, mesti pohon pada Allah. Jangan pergi tepi laut menjerit seorang-seorang, naik atas bukit riak sampai habis suara. Lepas tu kena pergi beli pula ubat bagi suara ada. Ini kerja orang tak cukup akal. Apa kita kena buat? Pohon kepada Allah. Kamu sesat, kamu tersesat, kecuali orang yang mendapat petunjuk. Macam mana nak dapat petunjuk? Pohon petunjuk baru aku bagi. Seumur hidup kita tak pernah pohon petunjuk. Sekali-sekali kita solat ikhwatul iman, bila kita solat ni,
Antum tahu kan di antara rukun sembahyang itu apa dia? Niat kan? Ya. Cuma mungkin antum pernah duk mengaji, maksud niat itu dibahas oleh para ulama. Apa maksud niat? Salah satu, ini salah satu, bukan satu-satunya, salah satu daripada maksud niat yang dibahas oleh para ulama itu ialah ketika kita bangkit nak sembahyang itu, kita duduk atas sejadah itu, salah satu makna niat untuk sembahyang itu ialah kita kata kepada diri kita, kita kata, ya Allah, aku nak salat, jadikanlah salat ini ya Allah hubungan aku dengan Hang ya Allah. Jadikanlah ya Allah, lepas aku salat ni aku mendapat sesuatu daripada Hang. Jangan biar lepas aku bagi salat aku makin hanyut dan makin hanyut. Jangan ya Allah. Kata para ulama, itu salah satu maksud niat. Macam orang duk katakan usalli itu, lepas tu dia nanti kata di belakang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maksud dia apa? Ya Allah, aku nak berbuat untuk Hang, dan Hang takdirkanlah dalam hidup aku fadilat berhubung dengan Hang ya Allah. Cuba kita, bila kita salat, imam nak takbir Allahu Akbar, kita perkemah diri kita, imam nanti kata sauf, masa tu kita jaga saf elok-elok, kita ingat dalam hati kita, ya Allah, aku salat mencari redha Hang, mencari ketenangan, mencari hidayah Hang. Jadikanlah salat ini membawa aku kepada Hang ya Allah. Lepas tu kita takbir Allahu Akbar. Kata para ulama, sesiapa yang tidak pernah berniat ibadah untuk Allah, maka ibadah itu tidak akan jadi kepada Allah. Usalli itu satu bab, itu dikatakan sebagai rukun sembahyang itu. Tapi ini bukan usalli, ini kita datang nak beribadah kepada Allah. Daripada sembahyang itu apa kita mau? Macam kita majlis ilmu ini kan, ya Allah, aku pergi majlis ilmu, kau jadikanlah majlis ilmu itu jambatan aku hampir diri padamu ya Allah. Itu nama dia niat. Masya Allah, kita telah ada usalli dalam sembahyang, tapi kita belum ada niat di dalam sembahyang. Macam orang perempuan, saya kata orang perempuan, dia pakai tudung kan, masa nak pakai tudung tu dah pakai tudung comel elok-elok, niat dalam hati, ya Allah, jadikanlah tutup aurat aku ini ya Allah sebagai jambatan aku berhubung dengan Hang. Masya Allah, aku berhubung dengan Hang ya Allah. Jadikanlah makin hari aku pakai tudung ya Allah, makin bertambah baik aku dengan Hang ya Allah. Masya Allah. Dia berbeza dengan wanita lain, dia pakai tudung tu tak ada apa-apa, dia pakai aja, lepas itu dia boleh tergedik-gedik, terhege-hege. Tudung pakai, tapi dia tengok tergedik-gedik. Awak dia ni tergedik-gedik sangat. Tudung pakai, tapi kalang kabut juga. Tudung pakai, jantan tak ada suara tangan, dia suara tangan awal lagi dah. Bukan kata salah tudung tidak salah, dia okey, dia itu jauh lebih baik daripada yang tak bertudung lagi terhege-hege. Kadang-kadang kita perlu niat kepada Allah, ambil tudung buah atas kepala, bismillahirrahmanirrahim, pakai tudung, ya Allah, aku taat kepada Engkau, bawalah ketaatan aku ini kepada Hang ya Allah. Jadikanlah tudung aku ni berkah akhirat ya Allah. Tolong ya Allah, kita akan rasa nikmat itu, rasa nikmat. Macam kita berumah tangga kan, kita kahwin dengan siapa yang kita suka, kita niat dalam hati, ya Allah, hukum hakam berumah tangga Hang yang takdirkan, dan aku kahwin di atas jalan Hang. Aku tak kahwin cara koboi, walaupun boleh kahwin cara koboi. Aku tak kahwin cara mungkar, walaupun aku boleh buat, tapi aku kahwin di atas agama Hang, dengan nama Hang. Jadikanlah perkahwinan ini ya Allah mendekatkan diri aku kepada Hang ya Allah. Bantu aku ya Allah, bantu aku supaya rumah tangga ini walaupun ada masalah, tapi yang bertambahnya ialah sakinah demi sakinah, kedamaian hidup. Niat itu perlu ada dalam hidup kita. Kerana itu berzikir kepada Allah ada niat, mencari kurnia di sisi Allah, dan insya Allah satu hari ikhwatul iman, Allah akan beri kepada kita nikmatnya berhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Cukuplah sekadar itu. Ada soalan? Ha? Oh, ini berkenaan dengan sahabat kita masuk hospital.
hepatitis dan dipahamkan kuman telah merebak ke bahagian otaknya. Kini beliau masih kritikal, iaitu Muhammad Nur Zaidi bin Idrus, Masya Allah, berada di hospital besar Sungai Buloh, Wad 4C. Masya Allah, sunnah Rasulullah SAW mendoakan pada orang yang sakit, mendoakan. Bila kita dengar orang sakit ni, kita baca doa. Dan sunnah juga Rasulullah, bila kita dengar orang sakit, kita bangun sembahyang di tengah malam, kita mendoakan dia. Karena Nabi kata apa? Nabi kata di antara doa yang makbul ialah doa seorang saudara kepada saudaranya di luar pengetahuan saudaranya. Dia tak tahu kita doa pada dia. Itu sangat mujarab. Itu sangat mujarab. Sangat baik. Dia tak tahu kita doa. Daripada kita bagi tahu, saya dah baca doa dah. Baca doa dah. Tata dia ambil RM10, dia bagi Alhamdulillah. Itu tidak, janganlah. Jangan buat lagu tu. Maka doakanlah dia di luar pengetahuan saudara dia. Maka kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, iaitu setelah kita tahu Muhammad Nur Zaidi bin Idrus sakit, kita doakan dia. Ikhwatul iman, ya sungguh Allah mentakdirkan sebab dan musabab. Kuman itu kecil, tak nampak dengan mata, tetapi dia lebih kuat daripada manusia. Inilah makhluk Allah yang kecil tapi sangat kuat. Dia masuk dalam badan, dia mampu melumpuhkan manusia dan mampu mematikan manusia. Tetapi antum kena ingat satu perkara, di dalam doa yang kita baca itu ada suatu akidah yang sangat luar biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa maksud ayat itu? Masya Allah. Kalau antum baca ayat itu, antum pejam hati antum pegang hati antum elok-elok, dapatkan hati kita, pegang elok-elok, dan kita baca ayat ini. Masya Allah. Apa maksud dia? Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Adakah satu merbahaya, sama ada merbahaya itu datang daripada langit dan bumi, boleh melawan apabila aku menyebut nama Allah? Masya Allah. Seolah-olah dengan terjemahan lain, kita kata sekarang ini aku sebut nama Allah. Mana dia makhluk yang berani melawan Allah? Sila tampil ke hadapan. Wa huwa sami'ul alim. Allah sangat sami', sangat mendengar dan sangat mengetahui. Makhluk manakah yang boleh lawan dia? Tidak ada. Mereka semuanya akan tersimpuh di hadapan Allah. Maka kerana itu, antum yakin dengan ayat ini. Kalau orang itu dikatakan sakit berpanjangan setelah kita baca ayat ini, bermakna Allah yang mentakdirkan sakit dia berpanjangan. Tetapi tidak ada istilah putih asa. Tidak ada istilah putih asa. Maka kalau kita duduk depan orang sakit, katalah kepada dia, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim, aku pohon kepada Allah yang maha besar, maha agung. Rabbal arshil azim, Allah yang mampu mengurus arasnya yang begitu besar, ayyashfiyak, supaya Allah sembuhkan kau. Supaya Allah sembuhkan kau. Ulanglah dan ulanglah. Lepas tu kata kepada dia, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Kalau kita duduk depan dia, Allahumma shfi, kita sebut nama dia Muhammad Nur Zaidi bin Idris, Allahumma shfi Muhammad Nur Zaidi. Kita baca depan dia. Lepas tu kita kata pada dia, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahur, tidak ada apa-apa. Tahur, kesemuanya dikawal oleh Allah. La ba'sa tahur insyaallah. Insyaallah kesemuanya bersih elok, kesemuanya cantik elok, kerana kamu ini sedang rapat berhubung dengan Allah. Dan Nabi kata apa? Ketika kita ziarah orang sakit, kalau dia itu masih segar, ucaplah kalimah-kalimah berhubung dia dengan Allah. Bawa dia berhubung dengan Allah. Istighfar, baik sangka kepada Allah, perbanyakkan sebut nama Allah. Kenapa? Seluruh sakit itu kafarah daripada dosa. Inilah saya katakan, Allah menurunkan penawar dan rahmat untuk kita semua. InsyaAllah semoga kita mendapat manfaat, dan kita akhir majlis kita ini dengan membaca doa kepada Muhammad Nur Zaidi bin Idrus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, bi rahmatika nastaghith, bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, bi rahmatika nastaghith. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka, Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma anzil ya Allah minka ya Allah dawaan wa shifaan wa rahmatan wa barakatan. Anzil ya Allah shifaan wa dawaan ya Allah ila Muhammad Nur Zaidi ya Allah wa alaina jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi Muhammad Nur Zaidi, Allahumma shfi Muhammad Nur Zaidi, Allahumma shfi Muhammad Nur Zaidi, washfina washfi mardana wasahih ajsadana washaddid syamla a'daina wansurna ala man zalamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma hayyu ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma anzil alaina ya Allah shifaan wa dawaan ya Allah. Allahumma anzil ya Allah shifaan wa rahmatan ya Allah ila Muhammad Nur Zaidi wa ala qulubina wa ala ajsadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.